tahu benda-benda ni, ini asas ya. Macam mana nak guna dia? Kalau tengok chart, kalau kita tengok dekat chart, apa kegunaan dia kan? Kalau kita tengok satu chart kosong, kita ambil lah chart kosong. Okey, kita ambil lah apa ni, Euro JPY kan. Kita tengok benda-benda dia, kat mana aku nak letak A, B, C, D. Aku tahu semua ni. Macam mana aku nak start melukis? Okey. Ni soalan biasa yang ditanya apabila orang belajar elite wave. Syarat dia, anda kena dapatkan complete price. Complete price. Maksudnya anda ambil time frame terbesar yang anda ada, maklumat paling lengkap untuk satu instrumen tu, untuk harga dia. Dapatkan maklumat yang lengkap untuk harga dia. Jadi kalau forex tu basically lebih kurang pada tahun 70. Kalau indeks tu 1890-an kalau Dow Jones ya. Dan kalau saham tu anda tengok bila terbitan saham tu dan anda mula melukis. Okey. Beza dia antara tiga market, iaitu di antara komoditi, di antara indeks saham dan currency market. Untuk indeks dan juga komoditi, dia bermula dari bawah. Anda boleh assume ini bermula dari bawah. Untuk forex, anda tak tahu dia mula bawah ke, atas ke, apa, anda tak tahu. Sebab dia start daripada sini. Duit tak start dari kosong. Tapi bila anda melukis, anda kena assume satu starting point. Maksudnya, contoh macam chart Euro JPY ni kan. Anda nak assume macam mana? Anda nak assume dari bawah ke dari atas? Sebab kita tak dapat katakan Euro JPY bermula dari kosong. Maksudnya Euro tu daripada kosong, tak ada harga. Faham tak? Sekejap saya buang ni dulu. Okey, kejap saya buang ni dulu. Itu kompleks ataupun ni, itu yang susahnya kalau anda melukis Elliott wave untuk currency ya. The thing is, anda nak start dari mana? Anda kena dapat satu assumption. Anda kena ada satu assumption. Anda start daripada 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, ataupun anda start daripada 100 ke bawah. Macam mana? Apa maklumat yang kita ada, Pian? Apa assumption yang kita ada mengenai JPY ni? Bila anda melukis apa-apa, anda kena lihat perkaitan di antara tiga instrumen. Tiga instrumen, iaitu indeks, dua adalah yen, dan ketiga kepada US dollar. Antara tiga ni, mana yang saya katakan tadi, kita boleh assume dia start daripada kosong? Mana yang kita dapat assume dia bermula dari kosong? Antara tiga instrumen ni. Cuma indeks yang kita dapat katakan dia bermula dari kosong. Okey. Kita ambil apa? Dow Jones. Kita ambil Dow Jones ya. Ini kita dapat mula dari kosong. Faham? 1890 ni dia dapat mula dari kosong. Okey. Kalau kita ada ini yang bermula dari kosong, kan? Dari kosong. Dan ini menaik, apa yang kita dapat assume kepada JPY? Nilai JPY macam ni. Betul? Mana orang ni? Ya, kita delay. Ni kita dah masuk kepada bahagian macam mana kita nak start melukis. Tak ada orang cerita ni. Galih habis belajar.
Macam-macam tempat dia belajar. Tak ada orang cerita benda ni. Ya, mana anda nak start Euro JPY ni? Dari bawah ke daripada atas? Jadi JPY ni ke bawah. Kalau JPY ni ke bawah, ini daripada tahun 70-an ya. Ini daripada tahun 70-an, ini 70-an. Yang kita nak assume adalah nilai dekat sini ya. Yang ini adakah kita 1 2 3 4 5 ataupun A, B dan C ataupun W, X dan Y ke atas? Ataupun kita nak katakan dia adalah ke bawah. Kita daripada A, B, C ke bawah. Jadi kalau kita assume ini ke atas, apa yang kita dapat assume adalah JPY ke bawah. Jadi kalau kita assume JPY ke bawah, Euro JPY kita lukis dari atas, dari bawah ke atas. Faham tak? Yang sebelah kosong ni. So kita nak tahu sini apa? Sini apa? High dengan low ni apa? Faham tak? Jadi anda kena start daripada anda assume satu kosong dekat sini. Anda tak dapat lukis dari atas ke bawah. Okey? Faham? Kalau saya tanya sekarang, anda tengok chart ini. Adakah anda selesa untuk katakan ini adalah satu trend ke bawah? Adakah anda selesa untuk katakan ini trend ke bawah? Ataupun dia adalah satu correction ke bawah? Mana satu? Mana satu yang anda selesa kata? Ni kita masuk dalam sikit. Kita ambil correlation. Itu guna benda ni dalam melukis. Tak sempat saya rasa analisa. Analisa tu anda boleh ni lah. Kita ada euro US dollar level. Saya save kita terus topik ni je. Analisa hari-hari boleh. Topik ni jarang kita boleh spend 2 jam. Hari ni orang bagi aku 4 jam. Kita hentam lagi 2 jam cerita ni. Jarang dapat nak cerita benda ni panjang-panjang ni. Sekejap Okey, anda boleh download. Tolong cek dekat Discord dia update tak? Boleh cek Kejap. Saya save dulu. Kejap kita tengok euro US dollar kita apa jadi. Euro US dollar. Euro US dollar kita ada position euro US dollar. Lain daripada tu apa yang kita dah ada lah GJ ni masih berjalan. GJ dekat sini dia 50%, dekat XM tak lagi dan kita punya Japanese yen. Okey, yang saya sedang tunggu adalah kepada gold. Kita cepat sikit ni. Kepada gold sama ada dia buat 1 2 3 4 5 ataupun dia buat A, B dan C Kita tengok apa dia buat kat sini nanti. Okey, tak kisah, tak apa. Itu anytime, market sentiasa ada. Okey, jadi ini kita assume dia ke atas. Soalan saya, yang belah sini, adakah anda dapat dengan ni anda nak kata, sebab ni kalau ini korektif, kalau ini bahagian ni korektif, kalau ini korektif, okey, kenapa kita nak tanya benda tu? Korektif, sini adalah boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita akan tandakan sebagai A dahulu dan sini adalah some sort of A, B dan C ataupun W, X dan Y. Dan sini adalah B besar. Faham? Kalau kita katakan ini adalah trend, kalau kita katakan ini adalah trend, ini kenapa ini penting? Kita katakan ini trend 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah, tak dapat. Kita katakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5 dan sini sebagai 1, sini sebagai 2. Sini kita kena habiskan sebagai satu benda seperti whatever lah.
Ni topik hari Sabtu. Ya, topik Sabtu yang kita selalu cerita benda ni. Dulu tak ada dah Sabtu. Kita cerita hari ni lah. Orang bagi 4 jam. Tadi 2 jam, ni 2 jam. Faham? Jadi kalau anda katakan ini tadi bermula dari bawah, kita assume anda kena ambil satu position dalam market. Bila anda melukis, kita assume bahawa dekat sini some sort of motif ataupun some sort of, kalau kita katakan ni some sort of yang apa, the worst is dia adalah A, B dan C. So kita tak ada chart kat sini, ini kosong. Anda carilah dalam dunia ni tak ada, chart ni kosong, dia tak wujud lagi. Bretton Woods tak ada lagi. Faham? Jadi anda kena assume mana satu, sama ada ini sebagai W ataupun ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Sini sebagai A. Anda tak tahu benda tu. Faham tak? Faham tak Kasyah? Sebelah ni cat kita kosong. Tak dapat. Kita nak lukis macam mana? Dia tak ada. Ini contohnya cat yang sedang masih berjalan. Ni 1 month lah. Okey. Jadi kalau ada jadi apa pun, sini adalah W dengan ni. Sini adalah W dengan ataupun A kan. Ataupun dia boleh jadi W, A ataupun 1. Faham? Anda tak assume 1 dulu. Anda tak jangka ini menjadi trend dahulu. Pada permulaan ni, anda tak dapat assume 1 dulu. Anda cuma jangka dia adalah W ataupun A. Soalan seterusnya. Okey. Ni adalah kepada fractal. Apa fractal aku nak pakai ni? Ingat, dalam elite wave, dia ada fractal, pecahan. Apa degree of fractal? Ni orang bayar beribu nak dapat benda ni. Fractal apa aku nak lukis ni? Macam mana kita nak tahu? Kita nak lukis fractal apa? Paling besar dekat sini. Yang atas ni, W ataupun A ni. Aduh, sakit perut aku Kasyah. Okey, apa fractal? Ingat, anda sedang jangka W atau A, Grand Super Cycle. Okey, cara dia sekali lagi, anda akan, sebab chart yang paling komplit yang kita ada adalah chart ini, Dow Jones ni. Ini adalah lebih kurang 100 tahun. Kejap saya cari fractal punya. Okey, kejap saya cari fractal punya slide Sepatutnya tadi saya dah save sini, tapi save tak keluar pula. Dia pergi mana tah? Okey, ni. Ni yang selalu pening kan. Anda nak guna fractal mana? Kalau kita lihat, kalau kita lihat pergerakan yang itu tadi, yang besar tu tadi, ini adalah lebih kurang 100 tahun. 100 tahun ke belakang. Okey? 100 tahun ke belakang. Jadi dalam fractal, mana dia pergi? Dalam fractal yang ini, yang kita ambil untuk 100 tu kurun. Faham tak? Kurun. Okey? Kurun. Jadi kita akan gunakan Grand Super Cycle. Boleh tak? Grand Super Cycle. Sama ada anda nak letakkan ini sebagai A, ini sebagai A,
ataupun W. Faham? Yang atas ini. Yang atas ini. Boleh? Tak ada orang cerita pada ni. Anda buka lah buku apa. Tanya Bat tu. Dia cari-cari tak jumpa dalam buku tu. Betul tak, Bat? Ni. Boleh, Pian? Macam mana anda tentukan fraktal, ya? Itu je cara lukis. Okey, AW. Kalau anda jangka A, di sini adalah yang paling rendah. Kita jangka B dahulu. Kita akan jangka B. Kalau anda jangka sini adalah A. Faham? Kalau anda jangka W, sini adalah X. Sebab B dan X 3 wave. Kita tak tahu. Tak tahu. Sampailah dia break atas ni apa bentuk yang dekat sini. Kalau sini 5, sini adalah A. Kalau sini 3, sini adalah W. Sebab chart ni masih berjalan. Faham? Boleh? Okey. Lain kali saya tak letak chart saya. Semua dah boleh lukis, ya? Okey. Now, kerja anda cuma untuk membahagikan benda yang sini kepada, sebab anda tahu B ni 3 wave. 1, 2 dan 3. Cara dia anda gunakan RSI. Okey? Sini 3 wave. Sini akan ada 3 channel. 3 channel. 1, 2. Apa yang anda tahu, sekiranya dia 5 wave, 5 wave yang dekat sini, dia akan, sebenarnya saya tak peduli sangat pun, dia akan berakhir dengan divergence. Dia akan berakhir dengan divergence. Okey, kalau anda lihat kat sini, dapat tak ada lukis 5 wave? Berakhir dengan divergence. Ini pun berakhir dengan divergence. Jadi, anda buat benda ni je. Bawah B ni, bawah yang primary ni, adalah yang biru, super cycle. Tak nampak lah pula. Okey, jadi yang sebelah sini, anda buatlah A. Itu adalah A yang besar. Ini adalah A, ini adalah B yang besar. Ini adalah C yang besar. Okey, habis cerita sebelah ni. 5 wave kepada 3 channel. Tak, sini kita bahagikan kepada 3, bukannya 5 wave kepada 3 channel. Bagi saya, masa 1 tahun lagi nak mahir untuk lukis semua ni. Okay. Dia kena praktis, itu je. Nak tunggu break A dah duduk dalam luang lahat. Tak. InsyaAllah umur dipanjangkan. Amin. Okay. Now cerita dia. Yang penting kita nak tahu sini aku nak buy ke sell ni. Yang penting kita nak tahu sini buy ke sell. Jadi, anda dah dapat untuk monthly ni. Dan anda turunlah. Turun kepada, jadi monthly, sini anda pun, kalau anda katakan ini B, sini anda punya invalidation. Sebab dia itulah lower low dia. Itu lower low dia. Then, anda dah dapat untuk melukis. Tak, seriously, anda tak akan dapat benda ni dalam mana-mana buku. Minta maaf, anda tak baca buku apa pun anda boleh baca je. Tapi bila nak melukis, ini pengalaman saya sendiri. Bila nak melukis, apa aku nak lukis ni? Ni cerita dia. Anda tak akan ada benda ni. Okey. Now, sekarang ni, apa bentuk yang sebelah sini? Ini nampak macam trend. Betul? Diikuti oleh 1, 2 dan 3. Jadi cukup kita untuk kita buat satu cycle price. Diikuti oleh cycle yang baru sedang develop dekat sini. Ini adalah dalam weekly. Kita turun kepada time frame yang lebih kecil. Okey. Jadi, untuk fraktal lagi sekali. Yang sini dia tak break high.
Dia tak break high. Apa fraktal pertama yang akan anda gunakan dekat sini dahulu? Apa fraktal pertama? Apa fraktal pertama yang anda akan gunakan dekat sini dahulu? Apa yang saya akan buat adalah benda ini. Ni yang benda saya akan buat. Balik kepada monthly tadi, saya akan tarik Fibo extension. Mana dia? Fibo extension. Ini ambil daripada kosong, balik kepada paling tinggi atas ni. Kita akan adjust dia lepas ni. Dan turun kepada B. Kalau nak tahu macam mana saya tentukan fraktal terbesar, okey, koordinat yang sini kita start daripada kosong. Okey. Ini start daripada kosong, ni start daripada kosong, yang kat bawah ni kosong. Dan saya nak tengok 100% dia kat mana. Okey. Lepas tu, ini cara saya mula melukis cat kosong. Mana-mana cat. Okey. Lepas tu saya tarik benda ni. Daripada sini, kalau katalah kita kata ini 1 dan 2 kat sini. Super cycle. Kita tengok, kalau kita ambil dalam cycle yang kecil. Maksudnya kita ambil cycle seterusnya. Cycle ini, biru ni, takut dia tak sampai. Selepas grand super cycle, kita ada super cycle kan? Selepas grand super cycle, kita ada super cycle kan? Maksudnya biru tu, mana mouse ni? Okey, kalau saya ambil, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Payah tu. Nak sampai C kan? Nampak tak Kasyah? Saya akan assume wave 3 1618 dahulu. Payah tu dia nak sampai 1 ni. 5 aku demam mana 5. Jadi, untuk kita selesaikan masalah ni, anda kena pecahkan ini kepada satu fraktal bawah dia, iaitu cycle. Kita anggap dekat sini, dia sedang membuat benda ni. Nampak cara dia memilih ni 1, kejap. 2, kita anggap 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu baru dia naik. 3, 4 dan 5. Jadi, ini yang color biru ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu dalam super cycle. Jadi kesimpulannya, yang dalam ni anda akan gunakan ini. 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang merah. Iaitu dalam cycle. Boleh tak? Fraktal ni tak ada anda baca mana buku, tak ada. Dia tak ada orang ajar benda ni. Nampak dah macam mana starting point anda nak melukis, even yang dalam-dalam ni anda buat yang sama. Okey, boleh? Okey. D-monthly. Sambil tu kita sentuh kepada market dynamic. D-monthly. Sini ada trend tak? Tak ada. Sini invalidation kita. Ini D-monthly. Kita akan turun chart kita kepada time frame dia. Sambil tu anda lukis satu, lepas tu anda dapat market dynamic sebenarnya. Okey, kita dah dapat benda ni. Oops. Betul. Nampak dah cara dia? Macam mana anda kena start daripada paling besar turun kepada kecil. Sebab tu anda tak dapat lukis cuma satu time frame. 1 hour aku dah boleh lukis edit wave. Itu mengarut.
Mengarut boleh lah. Selama ni main gasak aje. Itu kegunaan yang kita belajar incomplete sequence dengan momentum sequence ni. Boleh, cuma nak kalau saya tanya Euro JPY ni je market dynamic. Kalau dekat monthly Wimon, Euro JPY berpandukan ni kita ada incomplete sequence, kita belum ada sequence ke atas. Pada waktu ini Euro JPY sideway. Pada waktu ini di monthly ya. Lepas tu anda tengoklah kepada indeks. Kalau anda katakan sini tengah, ini belum ada sequence. Ini belum ada break dekat monthly. Kalau nak buat market dynamic, dia as simple as this je. Kalau ini anda nampak macam ni. Ni dekat monthly lah Anda nak kata Euro JPY ni ke mana? Anda nak kata Euro JPY ni ke mana? Anda akan kata dia ke atas. Betul tak? Anda cuma tunggu sequence ke atas ni. Itu contoh market dynamic. Ini dekat monthly chart. Lepas tu turun time frame je lah. Itu je. Boleh? Kalau kita ambil market dynamic lah. Jadi, ini nak ke mana? Selagi ini tak ada menunjukkan reversal, ini akan kita lukis ke atas. It's as simple as that only. It is as simple. Anda cuma tunggu set up. Kalau sini dalam ni ada incomplete sequence, ada momentum sequence, anda trade ke atas. Itu je. Itu je sebenarnya. Okey. Now, kita turun kepada yang lebih kecil. Jadi bias, nampak tak macam mana anda datang dengan bias dalam market? Macam mana anda datang? First, anda bandingkan chart yang paling komplit yang kita ada, Dow Jones. Dow Jones. Itu chart yang paling komplit kalau kita gunakan yang free ni. Yang free, ataupun kalau anda ambil trading view lah. Ini chart yang paling komplit. Ada lagi sebenarnya instrumen gold silver ratio yang starting daripada tahun 1700 lebih. Saya tak ada dia kat sini. Saya tak ada dekat PC anak. Tak ada. Saya tak ada. Okay, ada lagi instrumen yang lagi panjang. Kita ada company tertua seperti Dutch entah, adalah company tu. Shell, itu company-company yang sebelum ni sebelum sebab indeks ni dia bentuk daripada, contohnya kita ada GE kan, saham GE ni dia tua, ini lebih tua daripada, tapi chart kita tak ada. GE ni company yang membentuk Dow Jones pada awal-awal dulu, sampailah dia dikeluarkan daripada Dow Jones lepas kebakaran dekat LA tu kan. Dia bayar insurans, dia bayar apa, kerugian. Lepas tu dia keluar. Boleh? Okey. Ada soalan setakat ini. Jadi kalau anda tengok benda ni, anda masih tetap dengan view ini. Cumanya tak ada sequence. Untuk anda trade, kalau anda trade dekat monthly, anda tunggu sequence. Kalau anda seorang position trader, bila ada sequence? Bila satu ni break, dalam 5 wave, 3 wave naik, itu je. Okey, masalah pasal fractal, ada soalan tak? Kasyah? Pian? Aizat? Akhirnya dah terjawab pasal fractal kan? Okey, katalah kita ambil macam Euro JPY, boleh lah, dia ada JPY. Okey, kita ambil satu lagi. GBP CAD. GBP CAD. Sini saya nak anda tengok kepada sifat-sifat. Sifat-sifat. GBP CAD macam mana bang? Aku nak start bawah atas ni. Yes, Ottoman era. Betul. Okey, GBP CAD.
kita nak start dari bawah ke atas ke mana cat ni? Paling-paling kita pun dari sini tak ada. Dia tak ada cat ni, tak wujud. Tak ada kat belakang ni. Okey. Jadi kita nak start dari mana ni? GBP CAT nak ke mana? Okey. Ini yang anda ambil ilmu pasal kaitan di antara pasaran saham. Okey. Indices. Sekejap. Saya tak suka tulis-tulis ni. Saya tak suka nak type-type ni. Saya suka tulis. Mentang-mentang baru jumpa ni dalam 3 bulan ni. Okey. Kita ada kaitan di antara indices dengan komoditi dan dols. Jadi, kalau kita nampak GBP CAT dan indices dari bawah, komoditi dari bawah, komoditi dollars adalah dari bawah ke atas. Dalam kes ini GBP CAT, kita lukis dari atas ke dari bawah? Best topik ni. Tak ada dalam buku mana-mana. Tak wujud. Tak wujud dan ramai sangat buat mistake benda ni. Kita nak lukis dari atas ke dari bawah? Banyak nota bat. Sekarang ni dah terjawab bat dia yang bahagian kosong-kosong dalam buku dia. Anda nak lukis GBP CAT dari atas dari bawah? Dengan zatul-zatul ambil nota ni. Lagi 5 minit. Lagi sejam kita nak. Dari mana? Dari atas, dari bawah? Dari atas. GBP CAT dari atas. Sebab Canada dollar dia kaitan dengan komoditi. Bukan, dari atas sekali. Dari atas. Sebab Canada dollar. GBP CAT ingat terbalik. Jadi Canada dollar kuat. Canada dollar ikut arah komoditi. Ikut arah indices. Australia dollar, New Zealand dollar. Faham? Kalau kita bandingkan dia dengan lain, GBP CAT ini lukis dari atas ke bawah. Boleh? Anda akan assume dulu kawasan sebagai tempat ni. Jadi, kalau GBP CAT kita nampak indeks ke atas, kita assume ini akan buat ke bawah lagi. Jadi, ini bukan ultimate low kita. Boleh? Jadi kalau anda ambil dari atas, anda akan ambil, ini nampak sebagai trend. Ini sebagai A, B dan C. Faham? Ini sebagai W. Ini sebagai X. Dan anda akan ambil daripada panjang yang ini, panjang yang sama atas ni, panjang yang sama atas ni, untuk anda lukis anda punya ni, anda punya sasaran sebelah ni. Faham tak? Maksudnya anda punya Fibonacci extension kepada W. Sasaran untuk sebelah kanan ni, untuk sebelah kanan ni, iaitu sini. Esok webinar macam ni lagi. Okey, kalau tak habis, kita agree kan? Untuk esok kita sambung topik ni, boleh? Kang Zatul marah saya. Anda bagi tahu Zatul. Anda bagi tahu Zatul lepas ni. Saya punya bos Zatul. Saya sokong. Kami lagging sini. Ada macam tertinggal. Alamak. Baru tahu. Okey. Boleh? Anda akan gunakan fraktal apa? Anda akan gunakan fraktal apa? Sama. Iaitu W, X sini adalah fraktal ini, ya.
W, X, Y dalam kurun, iaitu dalam grand supercycle. Boleh? Tu makcik bos marah. Zatul PM tepi. Tersembuh Zatul makan. Faham tak? Okey, mana anda punya invalidation dalam monthly ni? Invalidation anda adalah dekat sini. Okey, ke bawah selagi dia tak break ini. Nampak? Tak ada nombor Zatul. Nombor Zatul 01. Oh, Zatul dah terus nak tembak. Okey, faham? Jadi kalau X kepada Y, kita ada berapa ni? Yelah, Ruslan. Okey, sekarang ni X kepada Y, kita akan ada 3 kan? Selagi dia tak break bawah ni, kita ada, apa benda tu? 1, 2 dan 3. Boleh? Apa benda yang bunyi? NZD US dollar. Jadi NZD US dollar tu tengah buat correction ke bawah. NZD USD. Okey. Ni anda boleh letak. Saya entry Euro US dollar. Jadi anda, bagi mereka yang tak sempat lagi trade, Euro US dollar kita belum lock. Jadi anda boleh trade NZD USD ni. Tariklah Fibo. Dah pandai dah. Besok kita sambung kali topik ni kalau tak sempat habis. Ada sejam lagi lepas ni. Okey, yang ni. Ni ada entry untuk NZD US dollar. Letakkan nanti saya tulis dekat Outlook. Alah, ni hari-hari boleh trade. Tak ada orang cerita benda ni. Ni tak ada orang cerita. Faham tak macam mana anda tentukan fractal? X kepada Y. X kepada Y tadi ada berapa ni? X kepada Y, kita akan ada 3. X kepada Y, gabungan sama ada zigzag, flat ataupun triangle. Satu ada kena tahu basic ni. Jadi anda dah ada, yes, 3 wave. Jadi anda dah ada, mana cat ni? Okey, sini anda jangkakan ini nampak macam 5. Betul tak 5? Anda tengok dia ada divergence ke tak? Kalau dia tak ada divergence, anda tandakan dia sebagai W. Tapi kena tengok divergence, sebenarnya kena tengok time frame kecil tau. Bukan time frame besar. Sini ini tak tahu ada divergence ke tak. Anda kena tengok dekat time frame kecil yang ini ending dia. Monthly, weekly, daily tak sesuai untuk tengok divergence. Sebab faktor volume tak kena. Faktor volume anda kena tengok di time frame kecil. Volume kena tengok time frame kecil tau. Daily ke atas tak dapat. Tak dapat. Saya bagi tahu betul. Tak dapat. Sebab volume orang gunakan untuk trade, bukan untuk melabur. Penggunaan untuk trade. Ya, esok kita sambung lagi. Kalau tak habis hari ni. Jadi sini kita kena letak, kita assume dulu berdasarkan apa yang kita nampak, ini sebagai, faham? A, B dan C. Jadi kita dah tahu itu dalam fractal apa? Ini dalam super cycle. Boleh? Macam ni. Boleh tak? Kenapa kita katakan macam ni? Sebab nombor 1. Nombor 1. Saham naik. Indeks naik. Jadi selagi itu berlaku, ini kita masih lukis macam ni. Sebab kaitan saham dengan komoditi serta komoditi dolar. Ada soalan tak setakat ni? Untuk benda ni. Untuk benda-benda fractal, untuk benda-benda start melukis, macam mana? Orang selalu cerita elliott wave. Lepas tu aku dah lukis macam mana? Inilah cara lukis dia. Starting. Lepas tu anda dah dapat A, B, C. Ni anda cuba lukis sini. Pergi time frame kecil.
Lukis sini yang nak mengada, lukis belakang-belakang ni. Anda nak jual cat ke? Tak, ada lukis daripada B ni je. Buka pergi kat weekly kan. Anda dapat dah assume B tadi. Ada lukis sini. Buat apa nak lukis belakang-belakang ni? Lepas tu anda check lah betul ke A kan. Dapat kena jadi motif A tu kena motif. Faham? Jadi kita sedang assume yang sebelah sini buat zigzag. A, B dan C. Ingat, X kepada Y. Untuk nak faham market dynamic, anda kena tandakan dan faham kepada structure. Saya lebih kepada penggunaan Fibonacci. Saya harap anda semua faham sekarang ni. Okey? Di mana segalanya adalah kepada level-level Fibo yang saya letakkan di mana apabila kita ada level 1618 itu tak dapat jadi korektif. Itu kena jadi motif. Boleh? 1, 2, 3 ni tak boleh. Kalau dia lebih 1618 itu 1, 2, 3 instead of A, B dan C. Selagi anda pegang benda tu, anda tak sesat. Anda tak sesat. Okey? Now, balik lepas ni kita cerita market dynamic ya. Now, dekat sini A, B dan C kita daripada monthly chart tadi. Kita daripada monthly chart tadi ya, daripada monthly chart dan kita assume dia akan pergi ke bawah untuk selesaikan selesaikan incomplete sequence ke bawah ni. The thing is A ni tak break. A ni tak break. A ni mungkin masih dalam in progress. Kita tak tahu. Ataupun B ni masih lagi in progress ke atas. Ini monthly chart tau. Kan GBP CAT naik ke atas. Ini nampak macam 5 kan. Ini nampak macam 5, 3, 5. Tapi turun dia pun 5. Macam mana tu? Sebab itulah anda tak dapat cuma gunakan pure Elliott wave. Anda kena ambil faktor correlation. Kalau kita ambil contoh GBP CAT ni ya. Sini yes dapat 5 wave. Dapat kalau nak setakat lukis 5 wave dapat ya. Ini adalah wave 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Dapat. Ataupun even anda punya kalau setakat nak lukis wave macam-macam boleh buat ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kalau setakat nak lukis wave macam-macam cara boleh lukis. Asalkan wave 3 dia tak ada dalam dia tak bertindih. Wave 4 tak bertindih dengan wave 1. Macam-macam cara kalau setakat nak lukis Elliott wave. Okay, the thing is sini nampak macam 5 wave tak? 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Anda sekarang ni masalah anda adalah B kepada C. Sini tak ada sequence. Anda cuma dapat confirmkan A tu habis sekiranya ini breakout macam ni. Kan? Ini breakout dan kita katakan A ni definitely habis. A ni definitely habis. Di sinilah anda menggunakan konsep triangular. 3. Ni part market dynamic ya. Ini adalah sequence dynamic. Sequence dynamic. GBP CAT dibentuk oleh GBP US dollar dan US dollar CAT. Ini yang membentuk GBP CAT. Faham? So apa yang kita buat adalah kita akan lihat kepada 3 chart. 3 chart. Sekejap move chart back. Okey. Ini adalah GBP US dollar dan ini adalah chart USD CAD. Satu anda tak
dapat cuma contohnya, aku lukis satu chart je. Tak dapat. Terutamanya untuk Forex. Forex tak dapat buat benda tu. Anda kena lukis semua chart yang anda nak tengok. Boleh kali? Jadi GBP CAD, kalau dia jatuh, kita assume sama ada GBP yang jatuh ataupun USD CAD yang kuat. Kalau GBP, sekali lagi ya. Kalau kita assume ini jatuh, dalam 5 wave, kalau kita tengah jangka C, dia 2 je. Nombor 1 adalah GBP weak ataupun CAD strong. Boleh tak? Untuk GBP CAD nak buat benda ni, dia 2 keadaan. Segitiga apa ni? Ini dia, ya. Kaitan dia dengan US dollar. Kita lihat 3 aset, 3 instrumen kali. 3 instrumen. GBP weak, assuming US dollar adalah neutral dalam keadaan ini, ya. Dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini, sama ada GBP weak ataupun CAD strong. Untuk ini berlaku. Antara 2. GBP weak, CAD strong. Jadi kita lihat kepada chart GBP US dollar lah pula. GBP US dollar, kalau kita lihat kepada GBP US dollar, okey, anda kena tengok satu-satu kepada chart ni satu-satu. Ada tak dia buat lower low untuk kita katakan ini weak? Ini weak. Ada tak? Tak ada kan? Kalau kita nak katakan ini GBP weak ni, ada tak kat sini buat lower low pada semasa? Tak ada kan? Belum ada kan? Yang sini. GBP weak, maksudnya sini ada lower low. Untuk kita nak kata betul ke dia nak turun ni. Okey. Nombor 2 adalah kita tengok kepada CAD. Saya letakkan chart terbalik, invert. Ni USD CAD. Maksudnya CAD, ini adalah CAD depan, CAD US dollar. Kalau kita tengok CAD US dollar, ini ada higher high. Ya. Sini kita ada higher high, breakout. Okey? Dan apa yang anda buat, sekali lagi, menggunakan Fibo ni. 1, 2. Okey, kita dah masuk dalam kawasan equilibrium. Kita berada dalam equilibrium. Tapi ini kita ada higher high. Yang pentingnya kita ada higher high dekat sini. We do have higher high dekat sini. Okey, ini bermaksud kita ada low, kita ada high, kita ada higher low, dan kita sedang ada higher high kat sini. Kita ada higher high dekat situ. Okey. Jadi, kalau dalam keadaan ini, kita ada CAD yang strong. Sorry, monthly dengan daily sama je. Patutlah saya tengok silap, lari lain cara. Okey. Patutlah lain daripada apa saya tengok sebelum ni. Okey.
Ini invert. Ni dah invert tak? Ini dah invert. Okey. Kalau kita tengok cat kat sini, pada waktu ini, patutnya tak ada tu, saya pelik. Pada waktu ini, kalau kita tengok cat, pada waktu ini, kita ada, itu yang saya heran. Saya tengah cari benda ni, kenapa dia hilang? Di sini, saya pun pelik, Pak. Sini, kita ada cluster of higher high. Dekat sini. Ini CAD US dollar, ini CAD US dollar. CAD USD. Kita ada cluster higher high. Nampak? Ingat, CAD US dollar, Kanada dollar ikut ni, kita lukis dari bawah. Faham? Saya pun heran, tadi kenapa chart ni hilang? Ada something hilang. Monthly, nasib baik Bat bagi tahu. Ini benda yang sama. Jadi anda start daripada situ, koordinat yang sebelah sini adalah daripada kosong. Oops. F11. Okay. Yang sini kita akan start daripada 164. Ini daripada kosong. Oops. Oh, chart kita terbalik. Ini invert. Sekejap kita invert. Sekali lagi. Ini daripada atas. Ini daripada atas. Bila anda dapati dia daripada atas, ini daripada atas, apa yang anda buat? Anda invertkan dia. Anda invertkan dia daripada bawah ni. Okey? So, anda ambilkan untuk yang ni, untuk yang ni daripada bawah ni. Apa yang saya buat adalah, katalah kita nak ambil bawah ni tak dapat. Kalau kita ambil invert ni, kalau chart yang betul USD CAD ni, kita ambil dari atas. Anda nak ambil atas tinggi mana? Anda nak ambil atas tinggi mana, Bat? Pian? Takkan anda nak ambil dua, tak dapat. Anda nak ambil dari mana? Itu masalahnya. Apa yang kita dapat adalah kita assume. Kita cuma dapat assume. Saya akan ambil satu big round number. Sini kepada sini. Okey, saya akan ambil satu big round number. Paling tinggi kat sini adalah 162. Paling tinggi 162. Okey, saya akan ambil satu big round number, iaitu saya akan letakkan 170. Saya akan ambilkan satu big round number. Itu je dapat dibuat. Boleh? 170, 70, 65, 60. Saya akan ambil nombor-nombor macam tu. Ni untuk UCAD . Jadi kalau kita invert dia, ini masih ke atas. Kanada dollar masih ada ruang untuk ke atas. Faham? Lukis ni, benda yang sedang berlaku, kita cuma dapat assume pergerakan dia. Kalau ambil dari chart tu tak dapat. Tak dapat. So kita tak ada information sebelah sini. Ini cuma untuk currency. Kalau saham, anda ada starting point kosong. Komoditi, anda ada starting point kosong. Saham, currency pair, dia tak ada kosong. Anda kena assume. Anda kena assume satu nilai. Faham tak, Iman? Kalau ambil daripada chart ni saja tak dapat. Tak cukup. Info kita tak cukup. Sebelah sini tak cukup. Anda tak dapat lukis ini ke bawah ni macam mana bentuk dia. Tak dapat. Anda kena ambil satu assumption. Jadi inilah kosong kita. Kalau kita ambil daripada sini, inilah kosong kita. Boleh? Dia akan ada faktor assumption. Jadi supaya assumption anda sama kepada semua chart anda akan, saya gunakan big round number. 00,
50, 00, 50, itu je lah nombor-nombor tu. Boleh? Ya. Dari yang ini kita start dari 170. Tak ada, dia tak belajar macam tu kali. Dia belajar sini nak buy sell ataupun sini dah satu. Okey, anda kena ambil satu assumption dari start mana. Dia kena ada starting point. Okey. Jadi ini disebabkan ini adalah satu dah break. Okey, kita jangkakan ini masih ada room untuk sekurang-kurangnya buat benda ni. Sebab sini boleh jadi A, B dan C, W. Sini X, sini A, sini B dan sini C, Y. Faham tak? Boleh. Sebab yang ini anda time frame besar ni anda cuma dapat assume. Anda boleh katakan ini sebagai A, sini sebagai B dan sini sebagai C. Saya tak assume sebagai A sebab kalau kita assume A, B dan C, itu akan jadi, itu boleh jadi terlalu bullish kepada UCAT unless chart akan menunjukkan benda tu. So untuk assumption saya banyak gunakan W, X dan Y. Faham tak? Kalau tak, kalau kita katakan A, boleh jadi, bagi saya tak kisah A, B atau C, sebabnya level dia sama. Yang dalam-dalam, yang mana? Yang dalam, yang UCAT ni. Yang UCAT ni, ini chart terbalik. Ini chart terbalik. Ini chart macam ni. Ini terbalik ke bawah. Jadi, sekarang ni yang pentingnya, ini, benda ni, GBP CAT ni. Jadi anda assume ini nak ke bawah, ada incomplete ke bawah. Jadi anda akan assume yang kat sini assumption anda adalah pergerakan sekarang ni ke bawah. Faham tak? Ya. Yang penting kita nak tahu arah dia dulu. Yang ini. Arah dia ke bawah. Dan kita akan assume pergerakan ini adalah disebabkan oleh CAT strong. Bukan GBP weak. Ya, GBP boleh jadi sideways, boleh jadi apa, cumanya pergerakan ini adalah disebabkan oleh CAT strong. Sebabnya dekat sini tak dapat, ini tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada, tak dapat assume apa-apa. Ini tak ada, ini tak memberikan kita maklumat apa yang sebelah sini ya. Yang UCAT ni, pergerakan dekat sini menyatakan bahawa ini adalah 5 wave yang break out. Manakala untuk GBP yang kat sini tak ada. Dia tak ada break out. Tak ada. Tak ada. Ini pun tak ada. Dan kalau kita nak katakan GBP kuat, ini kena break high dekat sini. Tak ada. Tak ada. Faham tak? Yang breakout ini pun 1, 2, 3. Tak ada. Dia tak ada apa yang menyokong kepada GBP untuk monthly ni, untuk kita nak katakan GBP weak ataupun GBP strong kat situ. Jadi apa yang kita dapat katakan, GBP dalam kes ini untuk GBP CAT adalah GBP neutral yang dekat sini. Faham? Yang dekat sini. CAT yang strong. Boleh? Anda boleh ambil mana-mana chart. Anda ambil cross, lepas tu anda tengok kecil-kecil dia. Faham? Okey. Satu lagi assumption besar. Kejap Okey, live. Apa benda pula ni? Kejap Macam biasa. Okey, thank you. Okey, nanti tengok. Satu lagi assumption yang anda kena ambil. Indexes ke atas, komoditi ke atas, komoditi dolar ke atas. Apa yang tak dapat kuat dalam keadaan ni?
Yang tak dapat kuat adalah yang pertama, yen. Tak dapat nak kuat. Kalau anda assume komoditi kuat, apa yang tak dapat mencanak dalam keadaan ni? Apa yang tak dapat nak mencanak? Apa yang tak dapat nak kuat juga? US dollar jadi apa? Ni kita masukkan bahagian-bahagian ni. US dollar tak dapat nak kuat. Dua ni bergantung kepada pergerakan indeks. US dollar pun tak dapat nak kuat. Jadi, apa yang anda boleh tengok adalah Kanada dollar, Australia dollar, New Zealand dollar punya structure. Kalau anda jangkakan dia akan membuat 5 wave untuk C, anda tengok Kanada, anda tengok Australia dollar 5 wave, dijangkakan buat 5 wave. US dollar yang tak akan dapat kuat. Kalau sini 3 wave, yen yang tak dapat kuat. Faham? Sekali lagi saya ulang. Benda ni dia kena buat banyak kali. Okey. Tulis kat sini ya. Inilah guna crosses. Inilah guna dollar commodity crosses. Anda ada pair ya. Anda tengok kepada pair Australia dollar, AUD. Okey. Dia ada yang main pair dia adalah AUD US dollar. Okey. Dan yang kedua ada mengena dengan indeks AUD JPY. Okey. Dan lain-lain kita ada crosses dia. Jangan heran kalau anda tengok saya lihat satu-satu semua ni. Saya lukis. Okey. Kita ada crosses dia dengan dia dengan komoditi ya. Maksudnya AUD NZD, AUD CAD, AUD NZD. Okey, jadi kalau anda dapati pasaran komoditi adalah kuat ataupun kukuh, saham kuat ataupun kukuh dalam keadaan ekstrim, dua pair ni akan sideways. Tak ada apa-apa. Ya. US dollar ekstrim kuat, ekstrim lemah, ini dalam keadaan sideways. Tapi kalau anda tengok dia berbanding ya dengan dollar pair punya crosses, dollar pair lain seperti euro AUD, AUD Chef, GBP AUD. Okey, kalau anda tengok pair-pair ini dan anda dapati anda sedang jangka pair-pair ini, contoh euro AUD membuat 5 wave ke bawah dan anda dapati AUD ni 5 wave ke atas, anda akan jangka untuk komoditi dolar akan sideways. Anda akan jangka US dollar. Kalau ini buat 5 wave ke bawah, AUD Chef 5 wave ke atas, GBP AUD 5 wave ke bawah, AUD US dollar ke atas 5 wave. Ini pun 5 wave ke atas. Kalau anda tengok benda tu ekstrim, anda akan dapati US dollar pengsan. Faham? Dalam keadaan ini. Kalau anda jangka kat sini 3 wave ke bawah, euro AUD ke bawah, Australia dollar kuat,
Australia dollar adalah kuat berbanding dengan ni, tapi cuma pergerakan dia adalah dalam pergerakan korektif. Biarpun dia membuat lower low, dalam pergerakan korektif, yen yang ke bawah. Boleh? Galih memang rekod mana ni. Saya tahu Galih rekod mana ni. Faham tak? Kalau Euro AUD ni jatuh dalam 5 wave, itu adalah US dollar punya kelemahan. Sebaliknya Euro AUD jatuh dalam 3 wave, itu adalah yen punya kelemahan. Boleh tak? Semua senyap Faham? Tak faham? Jangan tak tanya, tanya sekarang. Jangan tak tanya. Kalau tak faham, tanya sekarang. Boleh? Kalau anda sedang jangka, faham Sul. Sampai salah spelling. Itu kegunaan struktur tu tadi. Kalau anda, sebab Australia dollar, commodity dollars, dia banyak dipengaruhi oleh komoditi, banyak dipengaruhi oleh US dollar. Betamax. Yes, exactly. Jadi kalau kita ada Euro AUD yang jatuh dalam 5 wave, itu adalah tak dapat nak kata US dollar kuat. Kalau dia jatuh 3 wave, US dollar mungkin kuat. Yen yang pengsan. Okey, kalau 5 wave US dollar. Ni dalam proses dalam proses ini. Kalau 3 wave, inilah yen. Okey, sebab apabila kita ada Euro AUD yang ke atas, AUD yang ni, ini adalah lebih kepada faktor kekuatan US dollar. Yang ini sebabnya komoditi jatuh. Bila US dollar kuat, komoditi akan jatuh. Mata wang komoditi kuat tu 5 wave. Kalau dia komoditi naik dalam 3 wave, copper naik 3 wave, Euro AUD Euro AUD boleh naik. Tapi kalau copper tengah buat 5 wave ke atas, steel buat 5 wave ke atas, minyak 5 wave ke atas, 5 wave motif, indeks sedang buat 5 wave ke atas, itu adalah indeks dinamik. Dalam keadaan itu, komoditi dolar akan kuat. Dalam komoditi dolar yang kuat, dalam 5 wave, sekiranya indeks bukan dalam indeks dinamik, sebaliknya dalam wave 5 wave tapi dalam satu, itu adalah negatif US dollar dinamik. Sebaliknya, sekiranya kita dalam indeks yang sedang buat wave 3, kita dalam yen dinamik, kita dalam indeks dinamik, US dollar tak lemah. US dollar adalah sideway. Yang lemahnya adalah yen. Faham tak? Ini ambil masa, saya tahu. Dia kaitan di antara 3 market ni. Indeks, dolar, yen. Indeks, dolar, yen. Indeks, sub dia adalah komoditi, sub komoditi, komoditi dolar. Komoditi dolar directly link kepada dolar, US dollar. Faham? Boleh? Satu, anda nampak saya bila lukis, sama ada itu ABC ke WXY, kadang-kadang saya particular sikit. Kalau time frame besar, saya particular. Tapi time frame kecil-kecil ni tak dapat. 1 hour saya tak dapat.
Sebab itu tak dapat main lukis je, tak dapat. Boleh? Esok kita ulang balik benda ni. Okey. Ini adalah sama untuk New Zealand dollar dan juga untuk CAD. Apabila anda nampak, okey, US dollar, kalau dia adalah US dollar negatif, maksudnya Euro AUD ni tengah jatuh banyak, AUD CAD akan naik. Sebab Canada dollar negara jiran dia, US dollar. Faham? Faham dulu, kurang faham. Tak apa, ulang sampai faham. Boleh? Tak sempat masuk sekuen. Tapi ini adalah kaitan satu benda ni. Kaitan satu. Kecuali dia ada faktor dia sendiri. Dia tengah buat kerja lain dia sendiri. Saya setiap chart ni, saya ada satu. Minor, minute, minuet, tengok level sahaja. Kalau anda buat benda ni kepada minuet, boleh. Sempat ke nak scan semua? Kalau sempat, boleh. Tak ada masalah. Itu dia. Kalau sempat, boleh. Dia boleh. Dia depend kepada masa anda. Kalau anda sempat untuk nak lihat semua ni kepada time frame 5 minit, anda boleh buat. Ya? Anda boleh buat. Kalau anda tak sempat, anda tengok besar. Itu je. Kepada masa. Kalau memang duduk menghadap chart tu, mungkinlah boleh H1 buat semua tengok ni kan. Yes, exactly. Sebabnya dia tak ada kaitan. Tak berapa minat nak komen pasal kripto. Sebab kripto dia cycle. Sebab kripto dia tak cukup lagi. Maklumat harga dia untuk kita nak katakan untuk kripto ni, kita nak tengok dia punya chart ni, chart dia muda lagi. Dia tak cukup untuk kita katakan dia kaitan dengan apa. Contoh, kita ambil yang tua lah. Kita ambil kepada apa, Bitcoin kan. Kita ambil ni sebab chart dia muda, tahun 2008. Kripto dia chart yang muda. Dia market yang masih develop. Contohnya macam Bitcoin ni kan. Ini adalah chart yang masih muda. Kan, tak cukup lagi. Kita nak tengok correlation dia, tak dapat lagi. Dia tak cukup. Kita nak ambil, kalau dia naik, apa yang turun? Tak dapat. Adakah ini kaitan dengan komoditi ke? Kaitan dengan indeks ke? Kaitan dengan dolar ke? JPY ke? Kita masih tak cukup info. Ini dari tahun 2008 sebenarnya, 2009 chart dia. Jadi tak cukup. Kita masih tak cukup data. Tapi sebaliknya yang lain-lain yang saya sebut tadi, anda boleh buat perbandingan dia. Anda akan nampak apa saya sebut tadi. Ya, ramai orang cakap kaitan dengan gold. Tapi kalau anda tengok chart dia, ada kaitan dengan gold ke? Saya tahu, ada yang kata dia kaitan dengan gold kan. Tapi kalau anda tengok BTC, US dollar, okey, anda tengok dia, saya takkan katakan macam tu selagi dekat chart dia tak buktikan. Kalau sekejap dia naik, sekejap dia turun, kita tak dapat. Kan? Kepada sini kan, Raymond. Orang ambil yang ini. Data ni tak cukup. Data ni cuma sini je. 2014. Ni saya ambil yang tua sikit. BTC US dollar. Dia sampai sini je. Jadi saya tak dapat. Peak sini tak peak, tak buat higher high. Peak kat sini, ini tak buat higher high, sini buat higher high. Peak sini higher high, sini tak buat higher high. Jadi macam mana kita nak katakan dia inverse ke apa ke? Jadi tak dapat.
Dulu simpan je kat kepala. Bila Zul ulang balik baru nampak macam baru naik level 2 apa benda tu. Tak apa. Dia sebab dia starting daripada yang besar. Lepas tu bila anda buat yang besar, anda kaitkan dia 3 benda. Indeks, dolar, JPY. Selagi anda pegang 3 benda tu dan anda tengok kepada incomplete sequence dan momentum sequence. Sekarang ni masalah cerita pasal yang pentingnya, yang saya nak accomplish malam ni, faham penggunaan bila anda nak start lukis chart. Itu yang pertama saya nak accomplish malam ni. Macam mana anda nak kata, aku dah lukis macam mana? Macam ni kan? Macam ni, anda tahu daripada kosong ni, kalau anda nak lukis Bitcoin ni kan, sekarang ni semua dah boleh lukis kan? Kalau daripada Bitcoin ni, kalau anda nak start melukis dia, anda ambil daripada kosong, anda ambil 1 kepada 2, ni lebih 1618. Jadi ini kena 1, 2, 3, 4, 5, betul tak? Setakat ini, dia tak cross lagi ni. Jadi ini boleh jadi, nampak? Starting daripada kosong, 1, 2, 3, setakat ni boleh lukis 4, 5. Okey. Fraktal dia dari mana? Fraktal dia, sekali lagi pecahan dia. Pecahan ni, chart ini adalah lebih kurang dalam 10 tahun. 1 dekad. Sama ada biru ataupun yang merah. Kalau saya nak lukis, saya akan ambil yang besar dulu. Iaitu, kita akan ambil yang biru. Ambil yang biru. Ambil ni. Super cycle. Dah. Kita dah dapat. Boleh? Inilah. Kita ambil daripada kosong. Ini sebab ini tak dapat nak lukis A, B dan C ataupun W, X dan Y. Ini kena sama ada ini 3, 4, 5. Lepas tu kita buat A, B, C. Boleh. Tapi tak ada reversal signal lagi. Selagi tak ada reversal, kita akan extend bila trend. Faham? Kita akan katakan selagi dia tak break bawah ini, kalau dia break bawah ni, kalau ini reversal, ini jadi apa? Kalau dia buat 1, 2, 3, itu kita tak tahu. Itu kita tak tahu. Itu kita tak tahu. Itu kita tak tahu. Apa yang kita tahu, pada waktu ini caranya kita tandakan dia. We are in sama ada 4 ni dah habis, ini 3, dan kita akan extend. Selagi dia tak menunjukkan reversal. Okay. Benda pertama, pergi kat weekly. Anda tengok mana chart ni. Benda pertama yang anda buat adalah, ni cara nak lukis daripada chart kosong kan. Anda nak tengok yang turun ni, kalau anda tengok yang turun ni, ini lebih 1618. Kalau ini lebih 1618, anda akan kata sini buat zigzag. Kalau dia nak buat 4 pun kan, anda akan kata sini buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Anda takkan reversekan dia sebagai habis, tak tahu. Lain daripada itu, anda tengok kepada RSI. RSI yang kat sini masih dalam tak break structure. Faham tak? Sini tak break structure lagi. Tak break structure lagi. Boleh? Jadi ini masih 4 yang ni dalam keluarga kampung yang sama. Faham tak? Untuk habiskan A kat atas ni. 4, 5, A. Faham cara lukis dia? Simple je. Jadi yang dalam ni, ni cara lukis dia. Dalam ni, A, B dan C kan. Ini A, ini B, ini C. Dalam fractal cycle. Dalam yang merah. Lepas tu anda pergilah time frame kecil masuk isi ni. Tak sampai 5 minit pun nak lukis dia. Kalau chart macam Bitcoin ni simple sebab dia chart baru. Boleh? Jadi habis masalah nak tahu fraktal sekarang ni. Macam mana anda pilih fraktal mana? Kalau dia nak jadi flat,
Tak ada. Kalau nak jadi flat 3, 4 itu buruk. Kita tak akan jangka flat. Anda tak akan jangka flat. Kalau anda jangka flat, semua benda anda tak dapat lukis, Wiman. Anda tak akan jangka flat. Kalau anda jangka flat, semua benda anda tak dapat lukis. You don't... Bitcoin masih bergerak macam ni, tiba-tiba kita ada, ini 5, lepas tu kita ada, sini tak buat apa-apa lagi, tiba-tiba kita ada Doge, kita ada Ether, kita ada lain-lain, tiba-tiba buat 5 wave. Dah break out, 5 wave break out. Then baru saya lukis ini sebagai flat. Maksudnya macam ni. Ini masuk Imun. 3, 4, ataupun ini flat macam ni, 4 dan 5. Ke atas. Kalau kawan-kawan dia break out, contoh, kawan-kawan dia break out ke atas. Kalau kawan-kawan dia break out 5 wave ke atas. Ethereum break out ke atas. Apa 5 wave yang break out ke atas. Masa ni tak ada. Flat hanya dapat anda sama ada correlation ataupun dia dah jadi. Flat payah. Untuk masa ni, anda cuma dapat tandakan dia macam ni. Ini je cara anda dapat tandakan dia. Sebab dia tak break kampung sebelah lagi. Tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Sini, RSI dekat sini, boleh jadi macam ni. Faham tak? Dia tak break bawah ni pun untuk habiskan C ni. Flat anda takkan tahu. Kecuali kawan-kawan dia buat. Then anda tahu. Siapa dah tengok chart saya? Nampak tak? Chart saya. Saya tengok benda ni. BLCN. Saya tengok. Kalau sini tiba-tiba ni, sini nampak macam ABC, 5 wave. Ini dah 5 wave kan. Kalau sini buat 5 wave breakout, sini buat 5 wave breakout high kat sini, dan sini saya kata ada flat. Sekali cerita dia satu pun tak ada. Semua masih sama. Ini saya terpadam lah. Mana pergi cat dia. Itu dah lukis habis. Lepas tu hilang. Sabar je. Hilang. Hidup bermasyarakat. Kalau break baru kita kata wave 2. Tak. Kalau break kita tak kata wave 2 dahulu, Roslan. Kalau Bitcoin ni kan, kalau dia break ke atas ni, ini masih wave 4. Ini wave 4 dan kita masih dalam wave 5. So kalau dia wave 2 agak terlalu awal sebab lain-lain tak ada. Kalau bayangkan kalau ini wave 2, ambil logik dia, kalau ini wave 2, 4, kita ambil logik lah. Itu memang betul-betul to the moon lah. Okay, kalau dia macam ni, ini wave 1, kita kena fikir pasal logik lah. Ini daripada kosong, 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Anda ambil fibo dia, anda rasa 3 habis kat mana? Bukan tak mungkin. Wassalam. Bukan tak mungkin, tapi fikirkan. Kita kena ambil daripada sudut logik. Daripada sudut. Kalau itu berlaku, dollar, I think this one replace dollar. Index will be jatuh teruk. Kalau itu berlaku. Dollar will be very weak. Saham, orang tak beli saham, orang beli Bitcoin je. Duit semua lekat kat situ. Tu. Bukannya kata tak mungkin. Boleh. Tapi kalau senario itu, then maybe. Senario itu mungkin. Maybe. Saya tak katakan tak mungkin. Tapi pada waktu ni, selagi price tak tunjuk, kita tak buat benda tu. Kalah Chart Hathaway berjaya.
Boleh? Okey. Jadi apa yang saya nak accomplish, saya dah accomplish pada malam ni. Yang pertama tadi, anda dah faham macam mana nak start melukis elliott wave. Yang kedua, fractal, macam mana nak pilih. Sekarang ni, next besok kita akan sambung, iaitu kepada cara nak haluskan. Kena fikir backup dulu baru kita lukis. Jangan main lukis. Ada yang lukis pergi Maybank, pergi kosong. American Airlines negatif 215. Ini boleh buy tak bang? Allah. Saya kau tengok 100% kau tu dekat mana? Negatif 215 kau nak buy macam mana? Baru Hai meriah. Macam-macam. 7 minit lagi, okey. Yes. Kena fikir je, jangan main lukis je. Kat atas pun kena fikir juga kan. Apa implikasi dia? Satu, saya tak dapat terlalu bullish kepada gold contohnya. Lukis terlalu boleh saya lukis bullish, amat bullish gold ni. Amat bullish. Kalau saya nak lukis amat bullish, saya akan lukis satu macam ni. Dua, dan kita dalam wave 3 bullish. Kalau itu cuma berlaku kalau saham jatuh dan US dollar jatuh. Saham naik, ini tak dapat jadi wave 3 merah ni, tak dapat. Itu amat bullish. Hari ni kita ada FB Live, but okey, jadi kita dah accomplish macam mana kita recap sikit ya. Fahamkan mengenai all this basic ni, fahamkan dia. Lepas tu anda fahamkan penggunaan triangular tadi, iaitu kepada bila anda trade currency, anda sedang lihat dua mata wang, bukannya satu mata wang. Dan ingat, pergerakan komoditi, pergerakan indeks bermula dari bawah ke atas. Pergerakan currency sama ada anda assume satu round number ataupun anda assume daripada kosong bawah. Dua je cara dia. Okey? Saya tak nak peningkan, takut orang ramai. Had ini saya rasa dah cukup berat. Biar kita berperingkat satu. Sebab saya nak sampai hujung topik market dynamic ni. Tak ada banyak yang saya nak kongsikan lagi. Bulan 7, insya-Allah kita akan banyak menyentuh mengenai portfolio. Tapi anda kena faham yang ni, bila portfolio, anda kena faham dinamik secara besarnya. Macam mana anda lihat kepada incomplete. Dia incomplete sequence dengan momentum sequence-nya. Apa aset-aset yang anda tengok masih berpeluang untuk naik, apa aset yang boleh digunakan untuk hedging, apa aset yang anda boleh letakkan dalam watchlist, apa aset yang sepatutnya anda dah ada dalam aset tu. NZD JPY dah boleh buy limit. Kalau 3 wave anda nampak dia 100%, Azrina? Okey. NZD US dollar masih ke bawah. USD JPY tak rally ke atas. So NJ boleh letak buy limit. Tapi sebab kita masih ada GJ turun naik. Jadi kita tak letak NJ. Tapi kalau ada kita tengok NJ. Chart saya anda boleh buka. Chart saya pun. NJ. Ini tak really rally kan. Ini kita ada position. Okey, jadi NZD JPY. Yap. Ini adalah AB sini. Jadi sebabnya kita GJ kita belum risk free lagi. Sebab itu tapi ini kita letakkan dalam market outlook semalam kan. Saya tak tahu sama ada lagi tak. Okey. NJ tu boleh letak, tapi saya tak tahu whether dia akan trigger ke tak. Tapi NJ tu ada setup, letakkan limit order. Tarik tempat dia 1, 2. Faham kenapa tempat dia kan? Ini adalah 2.
Faham kenapa kat situ? Anda tengok kepada RSI, dia pergi kampung sebelah, ini konektor dia. Okey, tarik dia punya ni lah. Okey. Ini adalah untuk NJ. Saya tak tahu whether dia akan trigger ke tak. Kalau GJ terus naik, UJ naik, GU naik, ini mungkin tak turun dah. Tapi letaklah. Kalau dia tak turun, tak apa. Tak apa. Kalau katalah anda trade intraday, anda tengok 1, 2, 3, 4, 5, break out atas ni I. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, break out. 1, 2, 3 boleh masuk lagi. Boleh Hazina? Kalau masuk NU anda tak masuk. Satu saya tak gemar NJ sebab NU kita ada EU. Jadi kalau anda nak masuk ini, anda tak masuk NJ. Anda tak masuk EU, kan? Ini bagi saya lebih cantik. Ini kita expect benda ni ya. Ini kita expect benda ni. Ini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. So kalau anda letak NJ tadi, anda tunggu bawah juga. So dia sama. Faham kan kenapa kan? Dia sama. Dia benda yang sama. Jangan trade dua-dua. Paling sedih kalau anda satu anda long, satu anda short. Itu memang mengarut. Ada orang trade NZD US dollar. Ada orang yang satu dia pergi long, satu dia pergi short. NJ. Jadi anda sedang hedging diri anda sendiri. Janganlah. Okay, anda sedang tengok benda yang sama. Boleh Azina? Dia memang tak satu-satu-satu, tapi kalau ini naik, ini kita kata naik. Jadi kalau dia dua-dua jatuh. Kalau anda masuk NU long, NJ long, tak sama kena stop loss. Dapat sedih bukan dapat profit, dapat sedih. Dia takkan satu-satu-satu, tapi kita tahu struktur dia tak lari. Kan? Struktur dia tak lari. Boleh? Makin besar time frame, makin sama. Jadi kita tahu correlation dia tinggi. Jadi jangan satu kita, kalau masuk, anda sedang masuk dua sebenarnya benda sama. Kalau anda masuk dua tu, benda yang sama ada trade dua kali. Jadi kalau anda nak trade juga macam tu, NU, NJ, baik anda masuk dua lot NJ. Tak payah tengok banyak benda, tengok satu je. Kena stop loss satu je. Tak sakit hati banyak sangat merah. EU akan turun sikit. EU dia dah masuk dalam equal leg. EU dah masuk dalam equal leg. Ini. EU kejap EU ni dalam equal leg. Dalam kawasan ni. So kejap kita tengok ada divergence. Ini time frame kecil Ini 5 minit punya structure. Kejap saya tengok ada divergence dekat. Kalau sini ada divergence, ini dah divergence. Nampaknya either dia dah habis ataupun ada satu lagi. Ini dah ada divergence. Ini 5 minit punya structure. 1, 2, 3, 4, 5 ni. So ini dah ada divergence. So saya tak nampak dia turun lagi. Saya tak nampak dia turun lagi lah pada waktu ni. EU tak ada high-high. Ada tak ikut sesi semalam saya rasa. Kita break flat. Anda ambil daripada sini, bukan ini. Ini flat dia. Ini flat dia. Satu ni break flat ini. Ini flat. Structure ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini flat. Flat, puncak dia adalah ini, bukan ini. Satu kita ambil ini. Okey?
tak apa. Tunggu NU. Tunggu NU tu. Kalau tak sempat masuk yang ini, anda tunggu NU. Saya nampak bila ini buat wave 2, NU dan AU akan jatuh. Ya, sebabnya Euro AUD ke atas. Euro AUD masih ke atas. Ini masih ada pergerakan ke atas. So, biarpun Euro dah naik, AUD tak perlu naik. Dia akan ada satu lagi. Ataupun Euro NZD. Maksudnya New Zealand dollar tu masih ada ke bawah. Okey? Okey, kalau tak ada, kita dah ambil masa Zatul ni. Okey, dah. Minta phone number Zatul. Mana pian dia ni? Minta dekat Zatul sini. Ni saya dah save tadi. Sepatutnya ada sedang tunggu 50% untuk letak BE. Nanti alihkan dekat bawah lower low tu. Jadi itu saja untuk hari ini. Esok kita sambung balik. Esok kita sambung balik topik ini. Correlation pasal kita tak habis lagi. Nanti cakap kat Zatul. Minta kebenaran untuk nak sambung topik ni. Minggu turning pergi tengok tarikh-tarikh tu. Saya tak tahu kenapa. Itu Fibo. Itu bukan saya. Itu Fibo. Itu Fibo pian. Itu bukan power Zul. Tak ada. Itu power Fibo. Kita ikut je lah. Tak ada cerita power apa. Cerita dia, itu adalah benda berulang dalam pasaran. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, bagi tahu kat Zatul lepas ni. Minta kebenaran untuk kita sambung topik ni besok. Bukan saya minta, siapa minta nombor telefon Zatul? Bukan Pian. Pian duk kena fitnah. Okey, thank you Dil. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi